Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semoga semua anak murid cikgu dalam keadaan yang sihat hendaknya. Baiklah, untuk pembelajaran pendidikan jasmani tahun 5 pada kali ini, kita akan melihat pada unit 6. Tajuknya, olahraga asas, larian, lari berhalangan. Boleh rujuk buku teks muka surat 36 dan 37. Standard pembelajaran untuk kali ini ialah yang pertama, berlari beritma melepasi halangan secara berterusan. Dan yang kedua, memerihal aksi kaki dan tangan semasa lari beritma melepasi halangan. Untuk aktiviti lari berhalangan, kamu perlu berlari melepasi beberapa halangan. Dan alatan yang digunakan sebagai halangan kebiasaannya ialah mini hurdle yang berwarna kuning dan merah jambu ini. Mini hurdle ini mempunyai pelbagai aras ketinggian. Ada yang tingginya 6 inci, ada mini hurdle yang mempunyai ketinggian 9 inci, 12 inci, 15 inci, 18 inci dan ada mini hurdle yang mempunyai ketinggian 20 inci. Semakin tinggi ketinggian mini hurdle tersebut, bermakna ianya memberikan sedikit cabaran kepada kamu untuk berlari melepasi mini hurdle tersebut. Selain daripada mini hurdle, alatan lain yang boleh digunakan sebagai halangan ialah kon dan batang kayu. Walau bagaimanapun, kon dan batang kayu tersebut perlulah disusun dalam jarak yang bersesuaian. Bukannya dalam jarak yang dekat. Ini sekadar contoh alatan yang digunakan saja. Terdapat beberapa perkara yang perlu diberi perhatian semasa melakukan aktiviti lari berhalangan. Yang pertama, pastikan jarak yang sama di antara setiap halangan. Sebagai contoh, jarak halangan pertama dan halangan yang kedua ialah 5 meter. Maka, jarak antara halangan kedua dan ketiga dan halangan yang keempat dan yang seterusnya perlulah sama, iaitu 5 meter. Tidak boleh berbeza-beza jaraknya. Yang kedua, pastikan kelajuan larian dikekalkan untuk mendapatkan jumlah langkah yang tekal yang sama jumlah langkah yang tetap setiap kali melepasi halangan. Contohnya, daripada halangan pertama kepada halangan kedua, kamu menggunakan 3 langkah untuk melepasi halangan kedua. Bermakna untuk melepasi halangan yang seterusnya, kamu perlu menggunakan jumlah langkah yang sama, iaitu 3 langkah. Dan yang ketiga, gunakan kaki yang sama untuk melepasi setiap halangan. Sebagai contoh, kamu gunakan kaki kanan untuk melepasi halangan pertama. Maka, gunakan kaki kanan juga untuk melepasi halangan-halangan yang seterusnya. Lari berhalangan merupakan pengenalan atau permulaan kepada salah satu acara dalam sukan olahraga, iaitu acara lari berpagar. Dan untuk sekolah rendah, khusus acara 80 meter lari berpagar. Jom kita tonton video aksi acara 80 meter lari berpagar. Stay tune. Untuk acara lari berpagar, seseorang itu perlulah mempunyai keyakinan dan keberanian kerana mereka perlu berlari melepasi beberapa halangan, iaitu beberapa batang pagar di hadapan mereka. Dan untuk sekolah rendah, iaitu acara 80 meter lari berpagar, ketinggian pagar ialah 0.762 meter. Lepas ke ni? Walau apa pun, dengan teknik dan kaedah latihan yang betul, insya-Allah kamu berjaya melepasi halangan atau pagar tersebut. Inilah reka bentuk pagar yang biasa digunakan untuk acara lari berpagar.
Seterusnya kita akan melihat beberapa perkara penting untuk acara 80 meter lari berpagar. Yang pertama, seperti yang cikgu nyatakan tadi, ketinggian pagar ialah 0.762 meter. Yang kedua, pelari perlu berlari melepasi 8 batang pagar. Seterusnya, jarak antara garisan permulaan ke pagar pertama ialah 12 meter. Begitu juga dengan jarak antara pagar terakhir dan garisan penamat juga 12 meter. Manakala jarak antara pagar ialah 8 meter. Ini merupakan kedudukan kaki semasa melepasi pagar, di mana kaki hadapan ditendang lurus ke depan dan kaki belakang dibengkokkan keluar seolah-olah seperti huruf L. Untuk acara lari berpagar, istilah kaki hadapan leg-leg dan kaki belakang trailing biasa digunakan, di mana kaki hadapan leg-leg itu merujuk kepada kaki yang mula-mula akan attack pagar, yang akan melonjak dan melepasi pagar terlebih dahulu, diikuti oleh trailing iaitu kaki belakang. Penggunaan kaki kanan atau kaki kiri sebagai trailing atau leg-leg bergantung kepada pelari itu sendiri, bergantung kepada kekuatan kaki dan keselesaan pelari berkenaan. Terdapat 4 fasa untuk acara lari berpagar. Yang pertama ialah fasa permulaan, yang kedua fasa lonjakan, yang ketiga fasa layangan dan yang terakhir yang keempat ialah fasa pendaratan. Yang pertama ialah fasa permulaan. Ianya bermula dari garisan permulaan dan melibatkan 7 ke 9 langkah selepas bermula dari garisan permulaan menuju ke pagar yang pertama. Inilah yang dinamakan sebagai fasa permulaan. Jom kita lihat video ini. Dari garisan permulaan menuju ke pagar pertama, kebiasaannya ia melibatkan 7 ke 9 langkah. Jika diperhatikan, murid ini berlari 8 langkah dari garisan permulaan menuju ke pagar pertama. Yang kedua ialah fasa lonjakan. Semasa fasa lonjakan, ia melibatkan kaki hadapan. Andaikan ini ialah kaki hadapan. Semasa fasa lonjakan, angkat dan luncurkan kaki hadapan dengan pantas untuk melepasi pagar. Elakkan melonjak terlalu hampir dengan pagar kerana ini boleh menyebabkan pelari itu melompat terlalu tinggi semasa melepasi pagar. Sepatutnya, kedudukan pelari itu semasa melepasi pagar ialah hampir dengan pagar. Semasa fasa lonjakan, kaki hadapan atau leg-leg diluncurkan dan ditendang lurus ke hadapan supaya ianya mendarat jauh dari pagar. Seterusnya yang ketiga ialah fasa layangan. Fasa layangan berlaku semasa pelari berada di atas pagar atau di udara. Semasa fasa layangan, tubuh direndahkan dan bongkokkan badan. Tangan yang bertentangan dengan kaki hadapan dihulur ke depan seolah-olah seperti sedang melihat jam di tangan. Ini merupakan contoh kedudukan semasa berada di fasa layangan, di mana tangan yang bertentangan dengan kaki hadapan dihulur ke depan seolah-olah seperti sedang melihat jam di tangan, manakala badan direndahkan atau dibongkokkan semasa berada di fasa layangan. Yang terakhir, yang keempat ialah fasa pendaratan. Jatuhkan kaki hadapan apabila kaki belakang melepasi pagar dan kaki belakang itu perlu ditarik dengan pantas semasa melepasi pagar. Andaikan ini ialah kaki belakang dan ini ialah kaki hadapan. Semasa melepasi pagar, kaki belakang ini perlu ditarik dengan pantas. Seterusnya,
tarik tangan yang bertentangan dengan kaki hadapan ke belakang dengan pantas supaya berkoordinasi dengan baik dengan kaki. Kaki hadapan atau lead yang akan mendarat terlebih dahulu dan pastikan mendarat dengan menggunakan bahagian hujung kaki hadapan itu. Kaki belakang atau trail leg perlu ditarik dengan pantas semasa melepasi pagar. Itulah 4 fasa yang terlibat untuk acara lari berpagar. Fasa permulaan, fasa lonjakan, fasa layangan dan fasa pendaratan. Bagaimana? Adakah kamu berminat untuk menjadi seorang pelari bagi acara lari berpagar? Mulakan dahulu dengan aktiviti lari berhalangan dan kemudian sedikit demi sedikit persiapkan diri dan jalani latihan. InsyaAllah, dengan teknik dan kaedah latihan yang betul, kamu akan menjadi seorang pelari bagi acara lari berpagar yang berjaya. Di belakang ini merupakan murid cikgu untuk acara 80 meter lari berpagar dan dia telah mula berlatih sejak usianya 10 tahun sehinggalah 12 tahun. Alhamdulillah, berjaya memperolehi pingat perak dalam kejohanan olahraga peringkat daerah pada tahun 2020 yang dijalankan pada bulan Februari 2020. Kejayaan itu tidak datang sekelip mata. Yang penting perlu ada usaha, semangat juang yang tinggi. Jom kita saksikan acara akhir 80 meter lari berpagar L12 dalam kejohanan sukan olahraga peringkat daerah yang telah dijalankan pada bulan Februari tahun 2020. Di mana dalam acara tersebut, anak murid cikgu telah berjaya mendapat pingat perak. Alhamdulillah. Baiklah, itu sahaja perkongsian cikgu untuk tajuk lari berhalangan dan lari berpagar. Semoga ianya memberi manfaat dan memberi inspirasi kepada kamu. Sehingga kita berjumpa lagi, majulah sukan untuk semua. Assalamualaikum.